أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Maksudnya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada suatu kaum yang kufur engkar sesudah mereka beriman dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayahnya kepada kaum yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah bahawa mereka ditimpakan oleh laknat Allah dan malaikatnya serta sekalian orang-orang yakni yang beriman. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada mereka. Dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kufur dan engkar itu. Serta membaiki keburukan mereka. Maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir lalu mati sedang mereka tetap kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus dirinya dengan emas yang sebanyak itu. Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong pun. Ayat-ayat yang dibaca ini masih berkait dengan golongan ahli kitab. Terutamanya orang-orang Yahudi yang tahu kitab setelah membaca kitab dan mendengar daripada ulama-ulama mereka. Dan mereka menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, tiba-tiba mereka tidak beriman. Bahkan menentang Nabi SAW dengan sekeras-kerasnya. Dan sebahagian ayat yang kita baca ini berkait juga dengan seorang Ansar. Seorang di kalangan Ansar. Di kalangan penduduk Madinah yang telah beriman. Setelah beriman, tiba-tiba menjadi murtad.
menunjukkan bahawa murtad ini bukan saja berlaku di zaman kita, bahkan berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan mereka, dan mereka lihat tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahagian yang pertama, Allah berfirman, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat." Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada kaum yang kufur, yang engkar, yang menentang selepas mereka beriman, dan mereka menyaksikan bahawa Rasul itu adalah benar dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang Yahudi ahli kitab, yang tahu berkenaan dengan kitab. Yang pertama, mereka kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang lahir di kalangan mereka. Dan mereka melihat tanda-tanda kerasulan serta kenabian Nabi Isa alaihissalam. Mereka menuduh Nabi Isa anak zina, dan ibunya Maryam adalah perempuan zina yang berzina. Walaupun Allah Subhanahu wa taala membersihkan Maryam dan membersihkan Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat, dengan keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa boleh bercakap baru saja dilahirkan daripada perut ibunya. Ini bukan sihir. Sihir tak boleh buat macam ni. Ahli-ahli sihir tahu. Dan mereka tahu itu adalah tanda daripada Allah. Dan setelah Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan bermain dengan kanak-kanak dan ketika remajanya, Allah Ta'ala telah menunjukkan perkara-perkara luar biasa kepada Nabi Isa AS, yang menjadi tanda kenabiannya sejak dilahir sehingga remaja, dan setelah dilantik menjadi Rasul dalam keadaan yang usia terlalu muda, 30 tahun. Rasul-Rasul yang lain dilantik ketika berumur 40 tahun. Nabi Isa ketika berumur 30-an dilantik menjadi Rasul. Dia beri kepadanya mukjizat yang kita baca dalam ayat-ayat yang lalu. Mukjizat dengan memicik tanah liat jadi burung, ditiup terbang. Burung yang terbang. Mukjizat menyembuhkan orang sakit, yang buta, yang sapak, yang bala, yang tak boleh diobat oleh ahli-ahli perubatan. Diubat secara mukjizat, boleh menghidupkan orang mati. Itu adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam, yang dilihat oleh Bani Israel, kerana Nabi Isa alaihissalam adalah daripada kalangan Bani Israel, dari kalangan kaum mereka sendiri, bercakap dengan bahasa mereka sendiri dan hidup bersama mereka. Tiba-tiba mereka kufur, mereka engkar akan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka berusaha nak bunuh Nabi Isa. Setelah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimussalam. Bagaimana Allah nak beri hidayat kepada puak yang lagu ni, kaum yang macam ini, yang begini jahat. Setelah mereka beriman, kemudian mereka kufur, mereka engkar. Dan mereka menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas itu. Sekali lagi mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada mereka keterangan-keterangan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmu melalui Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran menceritakan berkenaan dengan Nabi Isa yang diketahui oleh kaum Bani Israel. Menceritakan berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang disebut di dalam kitab Taurat
Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan buta huruf. Di tengah-tengah masyarakat ummiyin, masyarakat yang buta huruf di Mekah, yang jauh daripada tamadun. Daripada mana Muhammad dapat mengetahui cerita Nabi Adam AS, cerita Nabi Musa AS, cerita Nabi Isa AS, cerita-cerita yang diketahui oleh golongan ahli kitab, disebut di dalam kitab mereka. Tiba-tiba Al-Quran membawa cerita-cerita itu. Al-Quran adalah kitab mukjizat, menjadi tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah, mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka menghantar orang alim mereka, Abdullah bin Salam, untuk berhujah dengan Nabi SAW. Bertanyakan beberapa soalan. Ada soalan yang dijawab, diberitahu oleh Allah Ta'ala. Dan ada soalan yang Nabi tak jawab, itu urusan Allah Ta'ala. Lalu Abdullah bin Salam beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alim mereka sendiri beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka percaya. Tiba-tiba kalangan Yahudi ahli kitab ini tidak masuk Islam, bahkan menentang Islam dengan sekeras-kerasnya, menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, meracun Nabi sallallahu alaihi wasallam, merancang peperangan Ahzab. Apa kita pelik sangat? Dia alim, dia tahu, dia reti, dia ustaz, dia tok guru. Macam mana boleh lawan Islam? Ini dia. Masalahnya masalah hidayah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Apa makna zalim? Kepada orang Melayu, zalim ni kata orang baru zalim. Mengompok menyamun baru zalim. Itu orang Melayu. Perangai akar dia pendek. Kalau kita kata akar pendek, dah abang Allah balik. Kalau kita bodoh, abang marah. Ini dia. Makna zalim, wad'u syai'in fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Yang mengetahui tempatnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya golongan yang tahu kitab, yang alim, bukan sahaja di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara, termasuklah juga di kalangan orang Islam sendiri yang mengaji agama, yang belajar agama, yang baca Quran, yang tahu makna Quran. Samalah juga dengan mereka yang baca Taurat, tahu Taurat. Kalau tak ikut Taurat, tak ikut Quran, sama saja. Maka tidak mendapat hidayah daripada Allah. Di zaman kita ini terkenal dengan golongan orientalis ataupun al-mustashriqun. Orang-orang bukan Islam yang mengaji Islam. Ada di antara mereka fasih bercakap Arab. Ada di antara mereka menghafal ayat-ayat Quran. Ada di antara mereka boleh menulis buku dalam bahasa Arab. Tetapi tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Sekadar tu imam boleh baca Fatihah, hayat lazim, jangan pelik lah. Kok ni boleh menguasai bahasa Arab. Boleh menguasai bahasa Al-Quran. Tetapi tak masuk Islam. Di antaranya kita tengok dalam TV Al Jazeera. Boleh cakap Arab. Orang putih, orang mereka. Fasih cakap Arab. Tapi tak masuk Islam. Mereka tahu bahasa Al-Quranul Karim. Sebabnya kerana tak dapat hidayah daripada Allah. Hidayah ni sangat penting. Di sinilah pada tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai ke atas mereka. Yang tahu tetapi tak ikut. Waladhdallin. Dan yang sesat, yang tak tahu apa langsung. Tak erti apa. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman. Bukan saja tak dapat hidayah.
Ulaika jazaohum an 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah mereka ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia-manusia yang beriman seluruhnya. Dikutuk oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bila dilaknat ni mereka sangat marah sangat. Kita sebut sumpah. Disumpah. Orang Tiongkok kata sumpah. Dilaknat. Dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh malaikat. Allah Ta'ala sendiri melaknat orang yang macam ni. Para malaikat juga melaknat. Malaikat ialah makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak sekali derhakakan Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah mereka melakukan. Dan mereka tidak sekali dan mereka buat apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah mereka buat. Itu malaikat. Malaikat melaknat mereka. Termasuklah juga orang-orang yang beriman melaknat mereka. Mengutuk mereka. Kalau seorang yang disebut muluk masing melaknat. Muluk masing ni jadi. Ini Allah Ta'ala sendiri melaknat. Kalau Allah lebih pada masing lagi lah. Para malaikat. Dan orang-orang yang beriman. Seluruhnya. Disebut dalam ayat yang terdahulu. Kita baca dalam surah Al-Baqarah. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang ada dalam kitab. Setelah Tuhan beri kepadanya ilmu berkenaan dengan kitab. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Setengah ulama tafsir menyebut. Bukan saja Allah, malaikat, manusia yang beriman. Termasuklah semut-semut dan anak-anak yang duduk dalam tanah. Binatang yang ada dalam tanah. Binatang yang berenang dalam air. Yang terbang di udara. Semua melaknat mereka ini. Mengutuk. Kenapa mengutuk? Dengan sebab mereka lah turunnya bala bencana. Dengan sebab mereka lah turunnya banjir. Dengan sebab mereka lah berlakunya tsunami. Dengan sebab mereka lah berlakunya macam-macam. Ini kepada mereka yang tahu, yang mengerti. Yang tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka. Terutamanya kemungkaran yang nyata dalam perkara agama. Mereka diamkan. Ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala melaknat mereka yang setelah diberi hidayah, dia tahu berkenaan dengan Islam, tapi tak ikut Islam. Tak beriman. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka di sini. Kekal di dalamnya, di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, kekal dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun, wa la hum yunzarun. Dan mereka pula tidak diringankan azab seksa yang menimpa ke atas mereka. Dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian oleh Allah Ta'ala. Tuhan tak layan orang yang macam ni. Tuhan tak layan mereka yang bersifat begini. Yang tahu berkenaan dengan kebenaran, kenyataan-kenyataan yang benar, tiba-tiba mereka tidak beriman. Bukan saja mereka tak dapat hidayah di atas dunia, mereka disumbat, dihumban ke dalam neraka pada hari kiamat. Dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ayat ini menegaskan bahawa mereka yang kafir, yang tak ada iman ni, kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka pendapat-pendapat yang sesat, pendapat yang salah, yang mengatakan bahawa di sana ada ilmu salah. Baik kita tahu ilmu salah ni, kita tahu kalau ada orang buat tubik, ini ilmu salah. Terutamanya di zaman orang yang suka buat, orang suka buat tubik benda pelik-pelik. Bila tubik pelik-pelik dia, menandakan dia tahu pada orang lain. Orang tahu juga tapi sesat. Yang mengatakan bahawa ahli neraka tu ada limit dia, macam masuk J juga. Illa masya, mereka yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada ayat-ayat menyebut demikian.
Tapi ayat yang mengatakan kekal selama-lama ialah ayat Allah Ta'ala juga. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala tak main-main. Allah Ta'ala tak bergurau dalam masalah hukum ni. Di kalangan ahli-ahli falsafah yang beriman tapi menggunakan falsafah, ini semua sesat. Disebut dalam kitab-kitab. Ada aliran falsafah yang mengatakan dia buat main-main pula. Dia kata masuk neraka ni lama-lama jadi khalif. Kalau dah khalif sedap pula. Nak dekat neraka sama, kata dia. Ini semua ajaran sesat. Kalau ada waktu baik ini ajaran sesat. Yang menyeleweng, kufur lagi pula. Keluar daripada Islam. Menyeleweng daripada apa yang dinyatakan Allah. Allah Ta'ala menamakan azab. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kufur dan engkar itu, serta membaiki keburukan mereka, maka sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini sebab turunnya berkait dengan seorang Ansar, seorang sahabat di kalangan Ansar, di kalangan orang Madinah yang telah murtad, keluar daripada agama Islam, keluar daripada Madinah, meninggalkan Madinah. Setelah dia murtad, dia dapati tak ada faedah apa murtad ni. Dan dia menyesal kerana dia telah murtad. Lalu dia nak balik ke Islam semula. Adakah Allah Ta'ala terima kalau dia balik ke Islam semula? Dia tanya kenalan-kenalan dia bahawa dia nak balik semula, sesal dah. Di atas penyelewengan yang sudah dia buat, dia sangat sesal. Nak balik pada Islam semula. Lalu Allah menurunkan ayat ini, illal ladzina tabu, malaikat orang-orang yang bertaubat, min ba'di dzalik, selepas itu, wa aslahu, dan melakukan islah, dia membaiki semula. Setengah ulama tafsir mengatakan membaiki sekadar kemampuannya. Kalau dia seorang yang alim, seorang yang tahu, dengan sebab dia menyebarkan ilmu dia yang menyeleweng, menyebabkan orang ramai jadi sesat sama, maka tidak cukup dengan bertaubat saja. Saya bertaubat dah, dia mesti berjuang membetulkan semula orang ramai yang telah dia sesatkan. Sekadar kemampuan dia tak boleh buat main-main. Dengan sebab ucapan dia disia, dengan sebab ucapan dia dirakamkan, orang dengar, orang teliti, menyebabkan orang jadi menyeleweng, maka dia kena bertaubat dan mengisytiharkan taubatnya. Dan melakukan islah. Yang ini membaiki semula. Kena islah, kena baiki semula orang itu. Sekadar kemampuan. Dia tak mampu nak macam mana. Di antaranya orang yang setelah disesatkan itu mati dah. Nak hidup semula tak boleh dah. Dia tak mampu. Allah Ta'ala maaf dalam perkara ini, dia tak mampu. Orang sudah pergi jauh, dia nak ajak semula, tak temu dah dengan orang tu, maka dia tak mampu nak buat. Dalam hal ini Allah Ta'ala maafkan. Dengan syarat, taubat itu mestilah taubat yang nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Yang pertama, dia menyesal di atas perbuatan dia. Yang kedua, dia berazam tidak akan buat lagi. Yang ketiga, dia berikrar dengan istighfar dan taubatnya. Itu 3 syarat. Kepada mereka yang melakukan dosa yang besar. Bukan saja dosa murtad, termasuklah dosa-dosa besar yang lain. Dosa-dosa besar yang disebut dalam Quran dalam hadis adalah dosa besar. Dosa yang diberi amaran yang keras. Sama ada yang dikenakan hukuman qisas dan hudud, ataupun yang tidak ada kisah dan hudud padanya. Maka perkara dosa besar ini mestilah dengan taubat, dengan istighfar, dengan syarat-syarat taubat yang tersebut. Adapun dosa-dosa yang kecil dihilangkan dengan dia bertaubat, dan dihilangkan juga dengan dia mengerjakan amal kebajikan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu boleh menghilangkan
kejahatan-kejahatan yang dibuat. Yang dimaksudkan di sini ialah dosa-dosa yang kecil. Dengan dia berwudu, mengambil air semayang. Dengan dia bersemayang. Dengan dia berpuasa. Dengan dia bersedekah. Dengan dia mengerjakan haji. Dengan dia menghubungkan silaturahim. Dengan dia mengerjakan beberapa amal-amal kebajikan. Sama ada yang bersifat ruh, jasad, ataupun yang bersifat harta benda. Boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Walaupun dinamakan dosa-dosa yang kecil, jangan kita perkecilkan dosa itu. Jangan kita penerengan dosa yang kecil. Dan dosa yang besar pula, jangan kita putus asa. Seorang sahabat mengatakan, La saghirata ma'a israr, wala kabirata ma'a istighfar. Dosa yang kecil tidak boleh dianggap kecil kalau terus buat. Dosa tu kecil, tapi kecil buat semua. Akhir jadi bukit. Dia akan jadi besar walaupun namanya dosa kecil. Adapun dosa yang besar dihilangkan dengan istighfar. Disebut di dalam hadis yang sahih bagaimana seorang yang membunuh 100 orang diampun oleh Allah Ta'ala setelah dia bertaubat dengan taubat nasuha. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang menjadi pelacur, yang berzina, dengan berkat dia membuang duri di tengah jalan, kayu yang ganggu orang di tengah jalan, dia menjadi orang yang baik, diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana seorang yang mengerjakan dosa besar diampun oleh Allah Ta'ala di saat-saat akhir dalam perjalanan hidupnya. Dan ada juga orang yang alim, yang baik, dicabut imannya sebelum meninggal dunia dalam perjalanan hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hal ini kita mesti sedar bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keampunan Allah Ta'ala terlalu luas. Disebut di dalam hadis-hadis kursi. Sekiranya hamba-Ku datang kepada Aku dengan sepenuh bumi daripada dosa, datang pada Aku yang untuk bertaubat, Aku akan datang kepada dia dengan sepenuh bumi juga daripada keampunan. Disebut dalam hadis juga, dalam hadis kursi ini firman Allah yang tak ada dalam Quran, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Disebut dalam hadis kursi juga. Bagaimana Allah sangat gembira kepada hamba-Nya yang bertaubat. Laksana seorang yang musafir di padang pasir yang luas, bersama dengan untanya tiba-tiba terjatuh dari untanya. Unta yang ditunggangi ada bekalan di atasnya hilang, menyebabkan dia berputus asa, tak ada harapan lagi untuk selamat. Dia bersandar, kemudian dia celek mata, lalu dia tengok unta ada di hadapannya dengan makanan sekali, lalu dia melatah, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau hamba-Ku, Aku Tuhanmu. Dia latah kerana selalu gembira. Begitulah gembiranya Allah kepada orang yang bertaubat. Maka orang yang beriman tak boleh putus asa. Jangan kita buat main-main. Tak apalah, neraka ambil kat aku. Orang sedap cakap. Syurga ambil kamu lah, beri kat aku neraka. Dia buat main-main. Jangan. Bab neraka ni tak boleh main-main. Bahkan bukan saja kita main-main pada kita, main-main pada orang pun tak boleh neraka ni. Disebut dalam satu hadis kursi. Hadis kursi juga. Bagaimana dua orang yang bersahabat. Yang seorang itu baik, yang seorang itu mengerjakan maksiat. Lalu yang baik menghina saudaranya yang mengerjakan maksiat. Bukan nasihat, dia menghina. Dia kata, "Hei, mu ni ahli neraka." Mu ni ahli neraka. Bukan dia nasihat kawan tu supaya balik jadi baik. Dia hukum dah kawan tu masuk neraka. Apabila kedua-duanya mati, lalu Allah memanggil kedua-dua rohnya. Allah membicarakan kedua roh ini di hadapannya. Lalu Allah bertanya kepada yang kelihatan baik,
yang menghukum kawan dia ahli neraka tadi. Allah tanya dia, apa urusanmu? Maka kamu jatuhkan hukuman dia masuk neraka. Allah Ta'ala sangat murka. Lalu Allah perintahkan yang bercakap itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ahli neraka diperintah dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala sangat murka. Jangan kita hukum dengan mudah. Kita hukum apa yang zahir saja yang kita tengok. Apa yang zahir, yang menyembunyikan rahsia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tahu. Dia yang maha mengetahui segala-galanya. Yang kita mudah dalam perkara ini. Dalam perkara taubat, Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Laksana timur dan barat luahnya pintu taubat ini. Daripada mula balik sehingga nyawa sampai ke halqam. Daripada mula dunia sehingga matahari naik dari arah barat. Bukan sahaja mereka yang mengerjakan maksiat, termasuklah mereka yang murtad. Dengan sebab itu, undang-undang murtad diminta istitabah. Murtad adalah kesalahan jinayah. Bila seseorang itu murtad, hendaklah dibicarakan di mahkamah Islam. Setelah sabit orang itu murtad, sama ada dia mengaku dia murtad di hadapan hakim, ataupun disabitkan oleh saksi yang adil bahawa dia telah murtad, mengikut hukum Islam hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Hukum ni hukum yang mutawatir, diriwayatkan dari Nabi SAW. Hukum orang murtad ialah hukuman bunuh. Dan hakim hendaklah memberi peluang kepadanya istitabah. Istitabah minta dia bertaubat. Setengah ulama kata sehari dua minta dia bertaubat. Setengah ulama kata sebulan pun tak apa. Setengah ulama kata biar siapa puas hati. Setengah ulama mengatakan selama-lama siapa puas hati sungguh-sungguh sehingga dia bertaubat. Beri kesedaran, kepahaman kepada dia. Puas hati dia degil juga, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Ini kepada mereka yang terbuka, yang sombong dengan murtad dia. Yang berhak menjatuhkan hukuman ialah hakim di bawah pemerintahan Islam. Kalau tak ada pemerintahan Islam, kita tengok saja jelah. Kita tengok saja, kita beri nasihat sajalah supaya dia bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Ada juga setengah-setengah negeri yang pakai hukum sendiri. Dia pakai bahang sendiri. Ada juga setengah-setengah negeri itu. Ada Mesir yang buat hina Nabi. Orang hina Nabi. Hina Nabi jadi murtad lah. Hina Nabi jadi murtad. Maka dijatuhkan hukuman mati. Setengah ulama mengatakan hendaklah dibawa ke mahkamah. Setengah ulama mengatakan tak mahu mahkamah bakal begitu lalu dia. Ada ulama mengatakan demikian. Ini khilaf ulama dalam perkara ini. Dua-dua ni ada dalil berlaku. Di mana tindakan itu jangan membawa fitnah yang lebih besar. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Kalau orang tu belum mati dia bertaubat, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Kufur sekali, setelah dia Islam jadi kufur, murtadlah. Kemudian makin banyak kufur dia. Bermula dengan orang Yahudi, mula-mula kufur terhadap Nabi Isa alaihissalam. Selepas datang Nabi Muhammad SAW, kufur ke Nabi Muhammad pula. Dua kali kufur. Berlapis-lapis kufurnya. Mereka ni Allah Ta'ala tak terima taubat. Dan Allah Ta'ala hukum mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Mula-mula al-maghdubi alaihim, batu jadi ad-dhalim. Dua-dua sekali kena atas pada. Orang yang berlapis-lapis murtad ini. Murtad adalah satu jinayah yang sangat besar.
Oleh kerana itulah, maka Islam mengenakan hukuman bunuh terhadap mereka yang murtad. Sudah diterangkan dalam kuliah yang lalu, sebabnya orang yang murtad ini mengancam keselamatan negara. Sekiranya yang murtad itu, seorang dua orang boleh dibawa ke mahkamah. Sekiranya yang murtad itu, kumpulan yang ramai, maka naklah diserang dengan bala tentera. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar menyerang mereka yang murtad ini. Murtad ini sama ada murtad yang keluar daripada agama Islam, ataupun yang murtad menafikan mana-mana hukum Islam. Murtad juga. Apabila Nabi SAW wafat, maka berlaku peristiwa riddah. Peristiwa murtad yang terkenal. Yang sudah kita sebut dalam pengajian yang lalu, kita ulang lagi. Ada yang murtad mengikut Nabi-Nabi palsu. Nabi-Nabi bohong. Musailamatul Kadzdzab yang mengaku jadi Nabi. Padahal sudah beritahu dah tidak ada Nabi selepas Muhammad SAW. Bila ada orang mengaku jadi Nabi, ikut selalu. Pasal apa dah ayah semayang? Hak tu hak naknya. Tak payah semayang, bergaul bebas, boleh berzina, boleh minum arak. Hak tu yang sebenarnya. Maka ikutlah Nabi baru ni. Sulaihah, Sijah. Adapun Islam ni ada pantang larang. Pantang larang ni untuk menyelamatkan manusia. Maka ikut ajaran yang membawa kepada hawa nafsu. Mereka jumlahnya ratus ribu ramanya. Menyebabkan Madinah dikepung dengan dahsyat. Sebahagiannya pula mengatakan bahawa tidak perlu pemerintahan. Kerajaan tak perlu. Politik tak ada. Allah Ramadhan ini kata politik tak ada. Lalu mereka semayang saja. Mereka semayang saja. Pemerintahan tak ada. Dan mereka menafikan hukum zakat. Kerana zakat ni dibayar kepada pemerintah Islam. Bila Nabi sudah wafat, maka tak ada lagi. Lalu Abu Bakar mengerahkan bala tentera Islam. Mengumpulkan para mujahidin. Mengumpulkan bala tentera. Yang dilantik penglima tertingginya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Saifullah wa Saifur Rasulih. Kemudian ditugaskan pasukan-pasukan menyerang ke daerah dan sasaran masing-masing. Hak yang mengaku jadi Nabi, jelas. Hak yang keluar daripada agama Islam, jelas. Yang tak jelasnya, ialah yang mengatakan zakat tak wajib, tapi sembahyang. At-Tabari menyebut di dalam tarikhnya, pasukan tentera yang menyerang satu kawasan. Bila mereka nak serang, tiba-tiba mereka mendengar suara bang, suara azan. Dengar azan orang Islam dia dengar bang lembek selalu. Tak jadi dah. Bang nak serang macam mana dia bang? Dia semayang. Lalu mereka berundur balik ke Madinah. Dan menemui Sayyidina Umar. Menemui sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana kita nak menyerang dalam keadaan mereka melaungkan azan, melaungkan bang. Negeri ni ada bang lagi nak serang. Macam mana duduk di semaya jemaah? Lalu mereka menghadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bakar mengatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وفي رواية إلا بحق الإسلام." Aku diperintah memerangi manusia sehingga mereka mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat. Apabila mereka menunaikan perkara-perkara itu, maka terpeliharalah harta benda mereka dan darah mereka, malaikat dengan hak yang ditetapkan oleh Islam. Sekarang mereka tidak menunaikan hak yang diwajibkan oleh Islam, iaitulah zakat. Bila mereka mengatakan zakat itu tidak wajib, bermakna mereka keluar daripada agama Islam. Darah mereka dihalalkan. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, sekiranya mereka menafikan
apa yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semurah harga tali unta. Tali yang menambah unta. Aku memeranginya, kata Abu Bakar. Aku pulang mereka. Walaupun mereka tak menafikan apa yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan di sini bahawa riddah ini bukan sahaja keluar daripada agama Islam, termasuklah mengengkarkan mana-mana hukum yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengengkarkan hukum yang wajib dan hukum yang haram. Ulama termasuklah hukum yang sunat, diengkarkan, dinafikan, dihinakan hukum itu. Maka bermakna telah berlaku kufur. Dan yang kufur ni pula ada yang degil pula. Bertindang-tindang. Kita kata dia, tak boleh cakap ni jadi kafir. Kafir ke kafir lah kata dia pula. Jadi bertambah lagi kufur lagi pula. Tak boleh ni. Kalau kafir tak bertaubat masuk neraka. Jangan kata mu masuk neraka. Kata orang yang tak bertaubat masuk neraka. Umum begitu. Dia kata neraka. Tambah kafir lagi pula. Ni jadi bertindang-tindang kafirnya. Allah mengatakan lan tuqbala taubatuhum, tidak diterima taubat mereka kalau sampai mati dalam keadaan begitu. Wa ulaika humud dhalun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Kalau nyata dia tidak bertaubat, maka jenazahnya tak boleh disembahyangkan dan tak boleh dikebumikan di perkuburan orang-orang Islam. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan matilah mereka dalam keadaan kafir, maka tidak diterima seseorang daripada mereka tebusan walaupun emas sepenuh bumi, kalau dia menebuh dirinya dengan emas sepenuh bumi. Di hari kiamat kelak, orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir ni tak diampun oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia boleh tebuh diri dia dengan emas sepenuh bumi. Padahal di hari kiamat tak sempat bawa emas dah. Kain baju pun tak ada, telanjang belaka. Tak sok emas. Disebut di sini kalau sekiranya mereka memiliki emas sepenuh bumi sekalipun. Emas ni harta yang manusia terlalu nak. Disebut dalam hadis, sesungguhnya manusia itu kalau diberi kepadanya satu lembah daripada emas, nescaya dia mahu satu lembah lagi daripada emas. Kalau boleh emas penuh lembah, bukan stokor, lembah penuh emas, manusia tidak puas. Kalau boleh ada selembah lagi baru sedap. Bukan stokor lagi, ini satu lembah lagi. Lembah yang penuh dengan emas, nak satu lembah lagi. Sehingga dimasukkan ke dalam tanah. Barulah habis. Bila masuk dalam tanah, barulah puas hati, tak boleh kemas dah. Kalau dang sumbak tanah dalam mulut, ambur dalam kubur, habis dah. Memang Tuhan jadikan perangai manusia ni, nak harta sebanyak-banyak, tak puas dengan harta. Ini perangai manusia. Sejak Nabi Adam AS. Oleh kerana itulah, bila Iblis kata, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla, adakah menuk kalau aku tunjuk kepadamu pohon kayu yang khasiatnya, kalau makan pohon kayu ni mu kekal dak mati sokmo, dan mu akan menjadi kerajaan sampai bila-bila. Kalau makan pohon kayu ni mu dak mati. Suka Ali dah akan nak serah dah. Suka Ali tu mati. Hak ni dak mati ni. Bila dengar begitu, Tok Adam pun, Tok Awa naik semangat dulu. Patu ajak Tok Adam, tu sama. Ini cara nak iklan. Inilah perangai manusia sejak Adam AS. Iaitulah perangai tidak puas-puas. Kalau boleh nak hidup selama-lama. Tuhan mengatakan, kalau dibandingkan sekiranya kamu ada sepenuh bumi daripada emas, nescaya nak tebuh dirimu daripada api neraka dengan sepenuh bumi itu. Tapi Tuhan tak terima. Kerana pada hari kiamat, tidak ada emas dan tidak ada perak, tidak ada harta lagi. Tak ada pitih, tak ada duit.
Yang ada ialah iman dan amal yang soleh. Itu saja yang diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, maka harta benda hendaklah digunakan untuk amal yang soleh. Akan disebut harta benda selepas daripada ini. Disuruh kita menggunakan harta benda yang ada di atas dunia ni, memberi nafkah kepada anak isteri, apa yang diwajibkan, yang menyenangkan. Menunaikan zakat, membantu orang yang wajib kita tolong. Membantu kaum keluarga dan jiran-jiran. Menyumbang kepada sabilillah. Setelah mengerjakan haji, menunaikan zakat. Melakukan ibadat-ibadat yang sunat. Jangan bawah pula. Bawah ni kerja syaitan. Walaupun jangan bawah, cari harta lagi untuk buat kebajikan. Cari harta untuk buat kebajikan lagi. Tujuan untuk menambah kebajikan. Kerana Tuhan terima di hari akhirat kelak kebajikan yang kita buat. Sama ada daripada amal-amal ibadat yang terkenal ibadat rohani, termasuklah juga ibadat melalui harta benda. Hanya ibadat, amal yang soleh, yang berpandukan, yang melandaskan iman, diterima oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Disebut satu kisah perbandingan. Ada seorang, dia ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat. Yang pertama sahabat yang paling dia kasih. Yang kedua kurang sikit. Yang ketiga paling dia tak kasih sekali. Tiba-tiba dia buat satu kesalahan jenayah. Bila dia buat kesalahan jenayah, dia terpaksa dihadapkan ke mahkamah. Hak paling dia kasih sekali, lari dulu sekali. Hak yang kedua tu kata, aku sanggup atur kat pintu mahkamah je. Nak masuk tengok muka tu aku serung, tak boleh nak tengok. Akhirnya hak paling dia tak kasih. Hak itulah yang bersama dengan dia sampai sudah. Begitulah bandingan. Orang yang bawa kisah ni mengatakan, kita dalam kehidupan dunia, yang pertama sahabat apa yang kita kasih sekali bila kita mati, iaitulah harta benda. Harta benda dulu sekali yang tak bersama dengan kita. Yang tinggal kain kapan, alat-alat untuk kapan itu saja, untuk dikebumikan. Itu hak yang paling kita sayang sekali, dulu sekali tak ada kena dengan kita. Yang kedua, sahabat hendak yang waris-waris kita. Paling-paling tinggi, atau kat kubur je. Suruh kambuh sama, jangan tak boleh. Jangan suruh kambuh sama, suruh kubur Syekh Ali pun tak tahan. Suruh ziarah kubur, seminggu sekali ke ziarah, tak boleh. Ni suruh kambuh duduk sekali di dalam. Apa lagi? Ini lagi tak boleh. Dan yang akhirnya yang sentiasa bersama dengan kita, iaitu iman dan amal yang soleh. Iman dan amal yang soleh inilah yang sentiasa bersama dengan kita. Di sini disebut sepenuh bumi emas tak diterima Allah Ta'ala menjadi tebusan. Ulaika lahum azabun alim. Mereka itulah orang-orang yang ditimpa, dihukumkan ke atas mereka azab yang sangat pedih di dalam neraka. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada penolong seorang pun bagi mereka. Tak ada siapa yang menolong mereka pada hari kiamat kelak. Termasuklah pengikut-pengikut yang mereka beli di atas dunia. Banyaknya sebab duit banyak, boleh beli pengikut yang ramai di atas dunia. Bukan sahaja piti hak baki-baki ada tu tak boleh nak sebut diri. Termasuklah pengikut-pengikut yang dia beli ramai di atas dunia, tak boleh tolong dia juga pada hari kiamat kelak. Sebabnya ada jenis manusia, dahlah pitih banyak, dia beli orang pula dengan pitih dia. Supaya meramalkan pengikut-pengikut dia. Pengikut yang dia beli atas dunia pun, tak boleh tolong dia pada hari kiamat. Aku beri pitihmu atas dunia hari itu, tak boleh tolong aku sikit. Ni hari itu, aku beri pitihmu. Hari kiamat ni tolonglah aku pula. Tak boleh tak. Allah Ta'ala tak terima. Sama ada harta benda, ataupun orang-orang yang penuh dirasuah, disuap di atas dunia. Semua akan bawa di masing-masing. Kecuali mereka yang diizin oleh Allah untuk memberi syafaat. Wallahu a'lam.